إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung pengajian kita berdasarkan satu tulisan oleh seorang ulama besar yang mendapat gelaran Syekhul Islam, iaitu Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ada mengarang satu kitab, yang mana kitab itu menjadi teks pengajian kita pada malam ini, iaitu Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Iaitu kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, maksudnya ialah Al-Furqan, iaitu perbezaan di antara Wali Ar-Rahman. Wali Ar-Rahman ni nak senang faham, Wali Allah. Perbezaan antara Wali Allah dan Wali Syaitan. Maka dalam tulisan Imam Ibn Taymiyah, dalam pengajian kita yang lalu, kita telah huraikan sedikit peringkat permulaan apa yang ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah tentang siapakah yang dikatakan wali syaitan secara umum, dan siapa pula yang dikatakan sebagai wali Allah secara umum. Dalam pengajian kita yang lalu, kita telah huraikan bahawa secara umumnya yang disebut sebagai wali Allah ialah orang yang patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Itu prinsip umum dia. Sama sekali tidak akan berlaku wali Allah kemudian ditambah pula dengan keramat-keramat yang mana itu bertentangan dengan hukum hakam agama. Dia takkan berlaku macam tu. Juga dalam pengajian kita yang lalu, secara ringkas dan secara umum, kita telah membincangkan tentang sifat-sifat wali syaitan secara umum. Antaranya ialah wali syaitan ialah golongan yang melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni kita akan detailkan sedikit sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebut dalam kitab beliau ini. Sidang hadirin mukminin, maka antara nas Al-Quran yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala ialah nas yang menceritakan tentang 3 golongan yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Surah Fatir ini ialah surah yang ke-35 di dalam Al-Quran. Surah yang ke-35 dalam Al-Quran, ayat yang ke-32. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Maksudnya, kemudian kitab itu kami wariskan. Kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada golongan yang kami pilih, alladzina istafaina. Alladzina istafaina, yang kata Mustafa tu, Mustafa tu pilihan. Alladzina istafaina, yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, lalu ada di antara mereka, zalimun li nafsih, yang bersikap zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, manakala ada di antara mereka yang muqtasid, yakni golongan pertengahan. Manakala wa minhum sabiqun bil khairat, manakala sebahagian yang lain pula lebih dahulu melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah kurniaan yang amat besar. Sedang hadirin mukminin, nas ini membahagikan manusia itu kepada 3 golongan, yang mana para mufassirun, antaranya Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Katsir, dan juga At-Tabari dan lain-lain, serta Al-Qurtubi memberikan beberapa pandangan berkenaan dengan 3 golongan ini, yang mana sebahagian ulama bersetuju tentang beberapa perkara, tetapi ada juga beberapa perkara yang para ulama tidak bersetuju tentang 3 golongan ini. Baik, secara umumnya yang dimaksudkan oleh 3 golongan ini, yang pertamanya ialah golongan yang disebut sebagai zalimul li nafsih, golongan yang bersikap zalim kepada diri dia sendiri. Di sini Imam Al-Qurtubi, Asy-Syaukani dan sebagainya, mereka bawa beberapa riwayat untuk cerita bagaimana terdapat banyak riwayat yang terbahagi kepada 2 tentang apakah yang dimaksudkan sebagai golongan zalimul li nafsih, golongan yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Pendapat yang pertama kata maksud zalimul li nafsih ialah golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala, golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala, golongan yang kafir. Pendapat yang kedua kata zalimul li nafsih ialah orang tu orang Islam, dia beriman, tapi dosa dia tu lebih banyak daripada amal-amal kebaikan. Itu pendapat yang kedua. Masing-masing mempunyai hujah masing-masing. Antaranya, sidang hadirin mukminin, ayat ni dia kata thumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Golongan yang kedua, dia kata maksud faminhum zalimul li nafsih ni, maksud dia orang ni dia zalim dekat diri dia, tapi dia beriman ataupun dia orang Islam. Dalil dia sebab perkataan sebelum itu ialah alladzina istafaina, yang kami pilih, golongan yang kami pilih min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Golongan yang kedua kata, bila Allah Ta'ala guna istilah alladzina istafaina, golongan yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, menunjukkan bahawa orang tu yang buat zalim tu adalah hamba dia yang beriman kepada dia, hamba dia yang mukmin, yang muslim, yang menjadi orang-orang Islam. Cuma mereka ni buat jahat. Itu antara alasan mereka. Manakala pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahawa walaupun depan tu istilah dia alladzina istafaina min ibadina, dia kata bahawa perkataan ibadina tu dia boleh merangkumi orang Islam, dia juga boleh merangkumi orang bukan Islam. Itu secara ringkas pandangan-pandangan para ulama, khususnya para mufassirun tentang ayat ni. Baik, cuma ada satu lagi yang para ulama tak boleh nak sepakat tentang ayat ini, iaitu kenapakah ayat ini bila dia cerita tentang 3 golongan, yang pertama dia cerita tentang zalim li nafsi, orang yang buat zalim dekat diri dia, yang kedua muqtasid, golongan pertengahan, yang ketiga dia kata sabiqun bil khairat. Tapi kenapa Allah Ta'ala dia mendahulukan perkataan zalimul li nafsi?
Kalau sepatutnya, kalau kita fikir secara logik, patutnya Allah Ta'ala mulakan dengan orang yang mulia dulu. Orang yang mulia dulu. Tapi ayat ni, para mufassirun termasuk Imam Asy-Syaukani, dia kata bahawa persoalannya kenapakah Allah Ta'ala dia mula dengan perkataan zalimun li nafsih. Maka sebahagian mufassirun mengatakan bahawa tujuan Allah Ta'ala dia sebut faminhum zalimun li nafsih ni sebagai golongan yang pertama, antaranya mereka berpendapat bahawa sebab nak bagi tahu hak ramainya hak tu. Hak ramainya hak tu. Kemudian di kalangan manusia ni, selepas golongan yang ramai ni, yang jenis buat zalim dekat diri sendiri, yang kedua ni golongan pertengahan. Hak lagi sikit, yang ketiga ni sabiqun bil khairat. Itu golongan yang ketiga. Hak tu lagi sikit di kalangan orang-orang yang sikit. Baik, kita tengok cerita dia macam mana. Jadi golongan yang pertama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, dia kata bahawa yang dikatakan golongan yang disebut sebagai zalimun li nafsih ini, Imam Ibn Kathir kata bahawa mereka ini adalah orang yang cuai dalam melaksanakan beberapa fardu yang diwajibkan ke atas mereka, dan mereka ini juga melakukan beberapa dosa. Mereka melakukan beberapa dosa. Makna dia ni cuai. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala perintahkan suruh dia buat, tapi ada sebahagiannya dia tak buat. Contohnya semayang 5 waktu. Okay, semayang 5 waktu ni dia buat, tapi dia ada keciciran beberapa solat di antara semayang 5 waktu tu. Ataupun puasa bulan Ramadan 30 hari dia buat, tapi mungkin ada beberapa hari dia cuai, dia tidak berpuasa. Tapi secara umumnya dia melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Itu yang dimaksudkan sebagai faminhum zalimun li nafsih, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Manakala Imam Ibn Kathir kata wa minhum muqtasid, golongan muqtasid ni, golongan pertengahan ni siapa dia pula? Kalau golongan pertama tu yang kita cerita tadi, para mufassirun kata hak tu hak paling ramai. Kan? Hak itu hak paling ramai. Maknanya benda wajib buat, tapi banyak juga benda wajib yang dia tinggal. Benda dosa dia tinggal, tapi banyak juga benda dosa yang dia buat. Maka Imam Ibn Kathir kata kalau yang kedua ni pula muqtasid, ialah golongan pertengahan. Maknanya benda hak wajib dia buat, benda hak haram dia tinggal, tapi nawafil dia tak buat. Dia tidak titik beratkan benda-benda nawafil, benda-benda nafilah tambahan, benda-benda sunat. Semayang malam dia tak peduli. Hari ni orang puasa dia buat orang bubuh Facebook banyak lah kan, duk tembak dia Facebook, dia buat relax, dia kata benda sunat dia tak buat, bukan ada apa pun dia kata. Kan? Orang kata tak apa, hari ni tak puasa pun tak apa, esok ada lagi satu hari peluang ada satu. Dia tak apa, dia kata benda sunat. Ni golongan muqtasid. Kita rasa kita duduk kat mana, kita nilai kan, kita nilai. Orang duduk kalut nak puasa, dia relax, dia cara dia relax kan. Dia tak peduli. Orang ceritalah sunat macam mana, pahala banyak mana, dia tak kisah. Benda-benda sunat ni tidak menarik perhatian dia. Orang cerita macam mana banyaknya pahala sedekah, jaga anak yatim, ambil peduli anak yatim, dia tak peduli. Kan? Orang cerita macam mana bagusnya kalau kita ni jaga kebersihan diri, mandi sunat hari Jumaat, dia tak kisah. Itu golongan muqtasid. Imam Ibn Kathir juga mengatakan bahawa golongan muqtasid ini golongan yang duk buat benda-benda makruh. Benda-benda makruh dia buat. Kita bila dengar kata benda tu makruh, kita tak mau buat sebab kita tahu benda tu tidak disukai. Tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal, tahu je makruh kita tinggal. Dia ada kata makruh tak apa, kalau buat bukan dapat dosa pun. Kan? Maka dia buat. Maka itu adalah golongan yang disebut sebagai muqtasid. Manakala yang ketiga ialah ini golongan yang paling hebat, yang kita harap kita semua pada malam ini berada pada nombor yang ketiga, pada maqam yang ketiga. Maqam yang ketiga ni bukan maqam hak bawah, maqam hak paling atas. Maqam hak paling atas. Walaupun nombor 3 dalam ayat ni, iaitu wa minhum sabiqun
bil khairati biiznillah, iaitu golongan yang mana disebut sebagai sabiqun bil khairat ni, dia Imam Ibn Katsir kata mereka adalah golongan yang melaksanakan semua benda hak wajib, dia tinggal semua benda hak haram, lepas tu benda hak sunat dia ambil berat, benda hak makruh dia ambil berat. Maksudnya benda makruh dia tinggal, benda hak sunat dia perbanyakkan. Contohnya macam malam ni, lepas sembahyang isyak malam ni kita buat apa? Kan? Lepas sembahyang isyak kita buat apa lepas ni? Kan? Itu antara benda yang kalau kita nak duduk nombor 3 ni, maka hak paling tinggi yang paling hampir dengan Allah Ta'ala, yang nama dia sabiqun bil khairat. Bukan sahaja kita datang malam ni sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tapi soalannya lepas isyak ni kita buat apa? Kan? Antaranya lepas isyak, lepas sembahyang fardu kita buat sembahyang sunat ba'diyah. Sama ada sembahyang dekat masjid ataupun balik sembahyang kat rumah. Ataupun kita buat witir. Kan, kita buat witir. Ataupun satu lagi, benda hak Nabi tak sukanya ialah lepas sembahyang isyak buat benda yang tak ada faedah. Kan, buat benda hak tak ada faedah. Siapa tengok bola agak-agak macam mana mana ni? Lepas sembahyang isyak bukan tengok bola, agak-agaklah dia masuk dalam bab perbuatan yang tak ada faedah, sia-sia ni. Itu yang kita bincang kemudian. Tapi benda-benda hiburan ni kita ambil benda yang pertengahan lah, kan. Maksudnya benda hak lara, tuan-tuan. Benda yang kalau benda nak hibur sekali-sekala tu fadal, tapi kita janganlah buat benda yang sia-sia, macam buang masa yang banyak sangat sehingga benda-benda hak patut kita buat kita tak buat. Contohnya kat rumah, anak ada kat rumah yang patut buat kerja sekolah, patut baca Quran, belajar tajwid, kita pergi sembang kat kedai kopi sampai 2-3 jam, itu termasuk dalam benda hak sia-sia yang tak sepatutnya kita buat. Jadi kalau kita ni tuan-tuan sekalian, satu orang yang ambil berat tentang benda-benda ni, makam dia tinggi, ni cerita dia, iaitu ambil berat semua benda walaupun benda tu tidak wajib, tapi benda itulah yang dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maka kita pun sedang hadirin mukminin, kita ambil berat benda-benda yang sebegitu rupa. Baik, maka Imam Ibn Katsir tuan-tuan sekalian, bila dia bawa ayat ni, bila dia cerita tentang ayat ni, dia bawa satu riwayat daripada Ali bin Abi Talhah yang meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila dia komen, bila dia tafsir ayat ni, bila dia bagi komen ayat ni, dia kata apa? Dia kata bahawa perkataan summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan al-kitab kepada siapa? Kepada golongan yang dipilih, yang Allah Ta'ala pilih di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Siapa dia? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat ni, dia kata bahawa ayat ni merujuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dia summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina, dan maksudnya ialah siapa dia yang kata Allah Ta'ala pilih ni, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua pada malam ni. Maka dia kata Allah Ta'ala yang mewariskan setiap kitab yang dia wahyukan, yang dia turunkan kepada para anbiya dia. Dan dia kata bahawa kepada orang yang buat salah, siapa yang buat salah, maka orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa-siapa yang ikut jalan pertengahan yang kita cerita tadi, maka orang yang seperti ini diberikan hisab yang mudah. Dan dia kata bahawa siapa yang ambil berat tentang amal ibadah dia, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Yang ni yang kita cerita semalam tuan-tuan sekalian, yang saya cerita semalam di Masjid Sungai Gelugur, tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi ni dia berdoa. Jadi bila dia minta hisaban yasira, bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, dia minta dengan Allah Taala supaya diberikan kepada baginda hisaban yasira, Aisyah tahu, Aisyah tanya Nabi. Aisyah tanya Nabi, apa dia hisaban yasira? Hisaban yasira, Nabi bagi tahu kepada Aisyah, yang dikatakan hisaban yasira ialah dibawa Alkitab kepada kamu, bukan Quran, tapi Alkitab itu maknanya rekod amalan kita.
yang mengandung semua amalan kita. Dalam tu baik kita pun ada, jahat kita pun ada. Dia tunjuk dekat kita, dia bagi mudah, dia ampun semua benda tu. Dia ampun semua benda tu. Itu yang kata hisaban yasira. 40 tahun kita tunggu untuk dihisab, mendongak kepala arah ke atas, menunggu nasib masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua pada malam ni tuan-tuan, kita mengharapkan supaya kita juga sebagaimana Nabi pun, setara Nabi pun dia minta hisaban yasira, hisab yang mudah. Kita pun nak hisab yang mudah. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau buka amalan kita, nak pandang orang tak sanggup, kan? Dosa kita banyak sangat. Kita harap Allah Ta'ala ampunkan begitu sahaja dosa kita, dengan syarat kita memperbanyakkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan riwayat ini, 3 golongan tadi, yang pertamanya golongan yang banyak buat dosa ni, maka mereka akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Golongan pertengahan, hisab mereka dipermudahkan. Dan golongan yang ketiga, yang paling tinggi darjat dia di sisi Allah Ta'ala, dia masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita pun boleh minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Baik, tentang golongan yang pertama, sebahagian pihak mengatakan bahawa itu bukan golongan kafir. Mereka refute, mereka menafikan hujah yang dibawa oleh golongan yang mengatakan itu adalah golongan kafir. Mereka kata tak, bukan golongan kafir, tapi golongan orang Islam yang banyak dosa. Apa dalil dia? Imam Ibn Katsir dia bawa satu riwayat daripada Abul Qasim At-Tabrani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Nabi kata syafaati, syafaatku. Nabi kata syafaatku untuk siapa? Nabi kata li ahli al-kaba'ir. Li ahlil kabair, maknanya Nabi kata syafaatku untuk li ahlil kabair, untuk umat dia, untuk orang-orang Nabi ni, untuk kita semua tuan-tuan sekalian yang dipanggil sebagai orang hak banyak buat dosa besar. Orang hak buat dosa besar, orang yang buat dosa besar, min ummati, daripada umatku. Maknanya para mufassirun kata berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahawa golongan yang kata golongan yang pertama tadi, kita nak kata orang tu kafir, tidak. Kita kata dia orang Islam, tapi dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dah fikir, orang buat dosa besar akan dapat syafaat Nabi. Sekarang kita tanya diri kita malam ni, kita tanya diri kita, kita pernah tak buat dosa besar? Ke ada malam ni yang kata saya tak pernah buat dosa besar? Ke kita rasa bila kita fikir, kita renung balik, ya, aku ada buat dosa besar. Dosa besar ni pula tuan-tuan, definisi dia berbeza daripada satu ulama dengan ulama yang lain. Sebahagian mengatakan bahawa hak mana Nabi kata minal kabair, hak tu minal kabair, hak tu dosa besar. Hak Nabi tak kata dosa besar, yang tu bukan dosa besar. Sebahagian yang lain kata tak, hak mana disebut dalam Quran, hak tu dosa besar. Yang tak disebut dalam Quran, yang tu bukan dosa besar. Macam-macam pandangan. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, soalan sekarang kita berpegang kepada pandangan yang mana pun, saya pasti tidak ada di kalangan kita yang kata aku tak pernah buat dosa besar. Masing-masing ada dosa besar. Masing-masing kalau buat dosa kecil pun berterusan, itu juga akan menjadi dosa besar. Jadi kita tidak terlepas, maka antara benda yang boleh tolong kita di hari akhirat nanti ialah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian nak tampung dosa-dosa kita ni, selain daripada kita buat benda wajib, kita kena banyakkan benda-benda sunat.
dan juga perbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas tuan-tuan sekalian, dia bawa dia bawa kefahaman dia dengan bentuk yang sama sebagaimana yang kita sebutkan sebentar tadi. Sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, dia kata antaranya ialah, dia kata bahawa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu riwayat daripada Qais bin Kathir. Dia kata ada satu orang daripada penduduk Madinah, dia berjumpa dengan Abu Darda. Dia berjumpa dengan Abu Darda, masa tu dia duduk di Damsyik. Abu Darda kata, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini wahai saudaraku? Orang ni jawab, dia kata bahawa sebab ada satu hadis yang aku dengar kamu riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda kata dekat dia, bukankah kamu datang ni sebab nak berniaga? Kamu datang ke Madinah ni bukan sebab nak berniaga? Orang kata tak. Kawan tu kata tak. Bukan sebab nak berniaga. Bukankah kamu datang ni ada sebab lain selain daripada sebab hadis tadi? Dia kata tak. Kemudian dia kata, jadi kamu datang sebab semata-mata hadis yang kamu nak cari, nak jumpa aku ni? Maka orang tu kata ya. Orang tu kata ya. Maka dia kata, Abu Darda kata, man salaka tariqan yatlubu fiha ilma. Dia kata siapa-siapa yang ikut satu jalan untuk mendapatkan ilmu, nak cerita kelebihan ilmu, siapa-siapa yang datang untuk mencari ilmu pengetahuan, salakallahu ta'ala bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan tunjuk dia jalan ke syurga. Nak tunjuk keutamaan ilmu. Kalau kita berusaha untuk cari ilmu, tuan-tuan, saya datang senang ke susah? Ada senang, ada susah. Tuan-tuan datang malam ni ada senang ke susah? Ada senang, ada susah. Kan kadang-kadang anak tuition lah, nak pergi klinik lah, nak kena beli lauk dulu. Bini kata, abang sebelum pergi tu beli dulu Zat. Kan kita serabut perut lah. Oh, kita sibuk nak keluar, dia sibuk suruh beli lauk pula. Ada senang, ada susah. Maka dengan kesusahan yang kita alami, senang, kesusahan, kesenangan, kepayahan yang kita alami itu, sebab apa? Sebab nak dapatkan ilmu. Maka dalam hadis ni Nabi bagi tahu bahawa Allah akan bagi dekat dia jalan menuju ke syurga. Nak cerita kelebihan ilmu. Kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata, wa innal malaikata. Dia kata kemudian malaikat ni pula. Dia kata malaikat ni pula tuan-tuan, dia akan merendahkan sayap dia kerana gembira, kerana sukanya kepada golongan yang menuntut ilmu. Dan dia kata semua yang ada di langit, dia kata semua yang ada di langit, man fis samawati wal ard, dia kata semua yang ada di langit dengan bumi, dia kata termasuklah, dia kata al-hitanu fil ma, hidupan ikan dalam laut ni, dia kata sampai dalam tu pun dia kata wa innahu la yastaghfiru lil alim, dia kata semua tu minta keampunan, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan kepada orang yang ada ilmu tadi, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kita malam ni datang nak cari ilmu, kita ada ilmu, maka kita jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Maka kita, segala makhluk yang disebutkan tadi, berdoa kepada kita supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dia kata kelebihan orang yang berilmu, kelebihan orang yang alim atau orang yang berilmu 'alal 'abid, ke atas orang yang beribadah ataupun ahli ibadah. Kelebihan dia apa tuan-tuan? Adalah kelebihan seperti al-qamar 'ala sa'iril kawakib, seperti bulan mengatasi bintang-bintang. Maksud dia lagu ni, tuan-tuan tengok bulan macam mana, bintang macam mana. Kalau nak cerita hak yang sebenar lah, bintang lagi besar daripada bulan.
Ingat cerita yang sebenarnya bintang lagi besar daripada bulan. Dia tak kira lagu tu, dia kira hak kita tengok tu. Kan? Hak kita tengok tu walaupun bintang lagi besar daripada bulan, tapi hak kita tengok tu apa jadi? Bintang tu tenggelam sebab dia jauh sangat. Kan? Dia jauh sangat, jauh tuan-tuan sekalian. Tapi yang nampak depan kita yang cantik, depan kita yang jelas, yang besar ni apa dia? Bulan. Ibadat ni bagi setengah orang dia kata itulah yang paling hebat, yang paling cantik. Tapi dalam hadis ni dia bagi tahu kelebihan ilmu mengatasi ibadat tadi. Sebab ibadat kalau dibuat tanpa ilmu, dia akan menyebabkan tidak sah, dia akan menyebabkan riya, dia akan menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Dalam masyarakat kita sehari dua ni, tuan-tuan, duk sibuk dengan sisters in Islam. Ni satu cerita pening kepala belaka ni. Sisters in Islam. Sisters in Islam, tuan-tuan sekalian, cara dia bercakap tu macam dia ada ilmu. Kan? Macam dia ada ilmu. Tapi kalau tuan-tuan tengok cara dia bercakap, kita bimbang. Takut-takut dia ni dalam 3 golongan tu pun tak masuk. Kita bimbang. Cara dia bercakap kadang-kadang kita tengok nampak macam dia dah langgar dah batas-batas akidah. Yang tu yang kita bimbang. Sebab tu kita kalau boleh nak sampaikan juga kepada mereka ni supaya apa yang mereka buat tu dia kena perhati betul-betul. Jangan duk mudah sangat cakap ikut suka. Yang terbaru ni sisters Islam, dia duk perjuang apa? Dia duk lawan peraturan di Kelantan yang masalah tutup aurat. Tuan-tuan setuju hak mana? Tuan-tuan setuju hak mana? Dia kata tak boleh kita nak paksa orang pakai tudung. Tak boleh. Bab agama ni dia kata itu benda personal. Agama benda personal. Kita tak boleh nak paksa orang tu untuk buat benda agama. Dia nak buat, biar dia buat. Dia tak mau buat, sudah. Itu bahasa mudah kita lah. Dan dia sedap, tuan-tuan. Dia bawa dalil. Dia ada dalil. Kan? Dalil ni banyak, tuan-tuan. Antara yang masyhur, yang popular, puak-puak sistem Islam ni, hak nombor 1, dia bawa dalil apa? Iaitu la ikraha fid din. Kan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang paling popular. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, dalil yang kedua. Dalil yang kedua, kalau tuan-tuan perhati dalam surah Al-Ghashiyah, saya mengaji bab perbahasan para ulama, terutamanya Syekh Ali Abdul Razik di Mesir. Dia pernah jadi Syekhul Azhar, tapi kemudian dia dipecat sebab dia banyak keluar fatwa-fatwa yang pelik. Banyak fatwa-fatwa ada yang pelik. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ghashiyah, itu juga keluarnya ulasan Syekh Ali Abdul Razik berkenaan dengan surah Al-Ghashiyah. Fadzakir, kan? Fadzakir, bagilah peringatan. Betul? Dapat fadzakir apa dia? Saya lupa. Fadzakir apa dia? Anta muzakkir. Fadzakir anta muzakkir. Betul? Takkan semua tak apa kot. Dia ustaz ni pasal dia dah, bila dia nak sebut ni dia mula terlupa. Lasta alaihim bimusaitir. Apa dia? Kamu adalah pemberi ingatan dan kamu tak boleh nak paksa. Kamu tak boleh nak paksa orang untuk bawa hidayah Allah kepada dia. Kamu hanyalah muzakkir, orang hak bagi peringatan. Jadi hujah sisters in Islam, tuan-tuan sekalian, hujah sisters in Islam dengan hujah Syekh Ali Abdul Razik sama. Dia guna hujah yang sama. Yang nombor 1, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nombor 2, surah Al-Ghashiyah, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Betul? Okey. Dia kata bahawa kamu ni hanyalah penyampai dan kamu tak boleh nak paksa orang untuk terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sisters Islam bawa ni, tuan-tuan sekalian, sebenarnya dah jadi kontroversi di Mesir dulu,
yang dibawa oleh Syekh Ali Abdul Razak. Baik, tuan-tuan sekalian, benda tu kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir pun tak ada ulama, tidak ada mufassirun tafsir ayat la ikraha fiddin macam yang mereka duk tafsir tu. Tak ada. Tak ada macam tu. Sebab itu Syekh Ali Abdul Razak dipecat daripada jawatan dia. Sebab tidak ada ulama yang muktabar tafsir ayat macam mereka duk tafsir. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua, kita guna logik. Tadi nas kan, nas nakli, nas yang kita nakal daripada Quran menunjukkan bahawa kita boleh paksa, sehingga Nabi pun memerangi orang sampai tertegaknya kalimah Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita guna common sense. Kita guna common sense. Dunia hari ni boleh tak kita paksa orang dengan menggunakan undang-undang kita, bukan undang-undang agama, undang-undang kita, boleh tak kita paksa orang? Boleh? Lawyer macam saya, tuan-tuan sekalian, kalau tak pakai robe, tak pakai jubah mahkamah tinggi, boleh tak saya masuk dalam mahkamah tinggi? Tak boleh masuk. Tu undang-undang siapa? Undang-undang siapa? Undang-undang manusia. Manusia duk pergi buat. Kita duk tiru daripada England buat peraturan tu masuk dalam negara kita, kita duk ikut undang-undang penjajah. Sampai tahap dalam mahkamah pun kita ikut undang-undang penjajah. Kalau lawyer tak bawa jubah, dia tak boleh masuk mahkamah. Betul tak? Ada bangunan tertentu, dia ada peraturan tertentu. Tuan-tuan boleh tak pergi swimming pool, setengah-setengah hotel, dia kata tak boleh masuk kalau pakai tracksuit? Boleh masuk? Tu undang-undang siapa? Undang-undang manusia. Kita kata itu dia ada sebab, habis hak agama tak ada sebab. Nak tanya tuan-tuan sekalian, antara undang-undang manusia dengan undang-undang agama, undang-undang Tuhan, mana lebih superior? Mana lebih tinggi? Sudah tentu undang-undang agama yang lebih tinggi. Undang-undang akhirat lebih tinggi, undang-undang Tuhan lebih tinggi daripada undang-undang manusia. Kalau manusia boleh paksa masyarakat atau rakyat dia supaya patuh kepada undang-undang dia, kenapa agama tak boleh paksa penganut dia untuk patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan? Soal sama ada elok tak elok kita kuat kuasakan sekarang, itu nombor dua. Tapi nombor satunya, tuan-tuan sekalian, kalau ulil amri kata rakyat dia nak keluar daripada rumah, wajib ikut undang-undang Islam, wajib patuh. Wajib patuh. Dia boleh paksa orang ikut undang-undang lalu lintas. Lampu merah, langgar je, kena. Bila undang-undang Allah Ta'ala tak boleh paksa. Pelik. Kalau saya pelik, tuan-tuan. Ada driver taksi, tuan-tuan. Saya balik daripada Kuala Lumpur, ni cerita lama, tahun 90-an dulu. Mula-mula sampai di Penang. Driver taksi, bas sampai pukul 4 lebih, dekat pukul 5 sebelum subuh. Saya pun naik taksi tu 4 orang, kami berempat. Naik taksi tu. Menghala ke, masa tu saya sewa rumah di Penaga. Dekat Penaga. Masa tu bujang lah. Masa tu bujang lagi. Driver taksi ni, tuan-tuan, pukul 5 pagi dia pakai fatwa Ustaz Azhar Idrus ha? dia pakai fatwa Ustaz Azhar Idrus lah. Dah lampu merah, tunggu apa lagi? Kereta bukan ada pun, kereta tak ada, tunggu apa? Ustaz Azhar Idrus kata tunggu gila. Bodoh. Kita langgar lah. Apa tujuan buat lampu? Tujuan dia supaya tak nak mengelak pelanggaran. Kalau kereta tak ada, betul. Jadi kawanku, kau tu tidaklah dengar Ustaz Azhar Idrus, bangsa tu belum ada lagi cerita ni kan. Dia pakai fatwa yang sama. Dia tengok tak ada kereta. Saya pun dah ada dalam kereta. Saya bagi saya pun nak tunggu apa? Tengok kereta pun dah ada. Pukul 5 pagi. Dia langgar. Rupa-rupanya dekat belakang kami tu polis. Tapi bukan kereta polis, kereta biasa. Polis. Dia keluar kena saman, tuan-tuan sekalian. Kena saman. Nak tanya, tuan-tuan, nak tanya. Taxi driver tu kalau pergi mahkamah agak-agak dia lepas tak? Tak. Tak lepas. Confirm salah. Tak payah bagi hujah 3 pagi ke 4 pagi, tak ada kereta ke, kereta lagi sebatu ke, hujah tu tak pakai.
Kecuali magistrat kesian dekat dia nak guna budi bicara bagi amaran, tu cerita lain. Tapi kalau magistrat bagi denda juga, nak tanya tuan-tuan, salah tak dari segi undang-undang? Tak salah. Magistrat dari segi prosedur dia berhak denda kawan tu, sebab jelas salah dari segi undang-undang. Sebab undang-undang tak bagi tahu, tak ada kereta boleh langgar lampu merah. Undang-undang tak kata lagu tu. Undang-undang tak kata kecuali 2 pagi sampai 5 pagi boleh langgar lampu merah. Undang-undang tak kata lagu tu. Jadi tuan-tuan, kalau yang tu pun kita wajib patuh, apatah lagi kalau agama mewajibkan orang perempuan pakai tudung. Apatah lagi kalau agama mewajibkan perempuan pakai tudung. Dia jawab apa pula? Dia kata itu benda khilaf. Khilaf ke mana pula? Khilaf ni kalau tutup muka, ya itu khilaf. Tutup muka khilaf. Imam Syafi'i dia ada pandangan dia. Albani dia ada pandangan dia. Ulama Hambali dia ada pandangan dia. Kalau tuan-tuan pergi dekat Arab Saudi, boleh kata rata-rata di Arab Saudi, payah tuan-tuan nak cari ulama Arab Saudi yang kata boleh buka muka. Tak payahlah, kita kata tak ada dah, senang. Kalau tuan-tuan tanya Albani kata tak wajib. Tapi elok kalau tutup, dan dia kata bagi dia kalau tutup dapat pahala. Kalau tanya mazhab Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada qaul masyhur. Ni saya pernah ulas bila kes Halimatus Sa'diyah dulu. Halimatus Sa'diyah masa kapal Sing duk bela kes dia tu, saya pernah ulas. Ke Alimah ni pun pernah datang jumpa saya masa kami ada program di Perak dan sekalian. Isu ni. Dalam mazhab Syafi'i, qaul masyhur apa dia? Qaul masyhur mazhab Syafi'i, walaupun wajah ni tidak aurat, tapi qaul masyhur mazhab Syafi'i kata wajib tutup. Kalau nak ikut qaul masyhur lah. Tiba-tiba dia kata khilaf. Khilaf ni yang bak muka memanglah khilaf. Ulama ada pandangan masing-masing, tapi hak pakai tudung ni kecuali muka dengan tapak tangan tak khilaf. Tak payah ceritalah pendapat syazah, pendapat pelik-pelik, tak payah cerita. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka orang-orang yang macam ni kita ada masalah, sebab mereka ni adalah golongan yang dikaitkan dengan golongan yang disebut sebagai Islam liberal. Saya tak suka sebut perkataan Islam liberal, tapi tak apalah. Masyarakat kita hari ni dipopularkan dengan perkataan Islam liberal. Alasan mereka ni banyak tuan-tuan sekalian kalau kita tengok. Alasan mereka ni banyak, mereka bawa cerita. Contohnya kalau kita tengok, bila kita bawa surah Al-Ahzab, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan isteri orang-orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dia kata hendaklah mereka melabuhkan jilbab dia ke seluruh tubuh mereka. Dia ada jawapannya. Dia kata ayat ni ditujukan kepada keluarga Nabi je, isteri Nabi je. Kita kata dah, ujung tu ada wanisa'il mu'minin. Dia kata wanisa'il mu'minin tu dia merujuk ke orang Arab zaman tu. Payah dia duduk pusing. Masalah tuan-tuan orang-orang yang macam ni. Masalah. Lepas tu pula, bila kita cerita macam tu, kemudian dia kata apa? Dia kata contoh surah An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain tu ke dada. Dia kata itu maksud dia kain baju ni. Kain baju ni bukannya daripada tudung tu tutup ni, dia kata. Dia kata kain baju tu, dia kata turun ke bawah. Nak tanya tu, ada orang pakai baju yang baju dia tu? Ada orang pakai baju, dia pakai baju tak kena dekat dada dia. Tu bukan baju tuan-tuan, tu apa dia? Jadi kita kadang-kadang kita tak faham orang hak macam ni, dia berhujah, dia kata maksud labuh tutup dada tu maksud dia baju, kain baju tu bila kita pakai dia akan menutup dada.
Jadi kita pun tuan-tuan sekalian, orang-orang macam ada orang yang sentiasa cuba mencari jalan untuk menimbulkan keraguan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mukminin, maka Imam Ibn Taymiyah dalam tulisan beliau ini dia bawa kepada kita tentang bagaimana orang yang dikatakan sebagai wali syaitan, sebagai wali syaitan. Selepas dia bawa kepada kita ayat tadi, maka dia bagi tahu kepada kita yang kata ciri-ciri wali syaitan tadi. Baik, 3 golongan yang disebut. 3 golongan disebut. Golongan yang pertama, golongan yang dia buat jahat juga, kan? Golongan yang kedua, hak jaga, tapi bab sunat dia tak berapa peduli. Yang ketiga, hak paling bagus, itu golongan yang hak wajib dia jaga, hak haram dia jaga, sunat dengan makruh pun dia jaga. Maka Imam Ibn Taymiyah dalam tulisan dia ni, dia kata apa? Baik, kalau kita tengok dia punya matan dia, tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Taymiyah kata, dia kata fa iza kana syakhs, dia kata kalau orang tu, dia kata kalau seseorang tu dia duduk dengan dalam keadaan berterusan dengan bernajis dan dia cenderung kepada benda-benda kotor, wal khaba'ith allati yuhibbuha syaitan, yang disukai oleh syaitan. Kalau orang tu dia duduk sentiasa duduk bergelumang dengan najis, dengan benda-benda kotor yang disukai oleh syaitan, dan dia ni melazimi tempat-tempat yang suka syaitan pergi tempat tu, yang syaitan suka pergi tempat tu, dan dia juga duduk di tempat yang mana disebut sebagai duduk di tempat yang wa azanul kilab, dia kata tempat yang dalam lingkungan salahkan anjing. Dan dia kata bahawa orang ni juga jenis minum arak, minum khamar dan perkara-perkara yang disukai oleh syaitan, dan dia juga minta pertolongan daripada makhluk, yakni dia meyakini dia minta pertolongan dengan makhluk tu tak apa, tapi minta pertolongan dengan makhluk dalam arti kata dia meyakini kuasa makhluk tu. Dan dia kata bahawa dengan bertawajuh, termasuk sujud dan bertawajuh kepada syekhnya. Yang ni yang kita duk cerita banyak kali, tuan-tuan sekalian. Bila orang duk datang jumpa kita, duk tanya dalam amalan tarikat-tarikat mereka ni, ada satunya ialah sujud cium kaki dekat tok guru. Yang ni yang kita duk selalu cerita, tuan-tuan sekalian. Kena berhati-hati dengan benda-benda macam ni. Dia kata termasuk, dia kata Imam Ibn Taymiyah kata termasuk dia tidak mengikhlaskan agama, tidak mengikhlaskan agama Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia kata termasuk dia bergaul, dia sentiasa bersama dengan anjing, dia pelihara anjing, dan dia menyembah api, melakukan ibadat di tanah perkuburan, tak kira perkuburan orang Islam ataupun orang kafir. Tu senarai yang dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah. Dan dia tak berapa suka nak dengar ayat Quran, tapi dia lebih suka mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan sebagainya, dan dia melebihkan nyanyian syaitan daripada kalamullah. Maka orang ni Imam Ibn Taymiyah kata ini antara ciri-ciri yang dimiliki oleh wali syaitan. Kalau lagu tu, tuan-tuan, wali syaitan senang nak cari. Senang nak cari kalau lagu tu. Kita tak payah pandang orang lain lah, kan? Tak payah pandang orang lain. Kita pandang diri kita, kita pandang kelompok kita. Tak payah pergi jauh, kita pandang kita je. Dalam Korea kita ni, kan? Di kalangan sanak saudara kita, di kalangan kenalan-kenalan kawan-kawan kita, ada tak jenis macam ni? Saya ada seorang saudara, tuan-tuan, yang pelihara anjing. Ni nanti orang kata cakap benda-benda khilafiah pula. Payah. Bab pelihara anjing tidak khilaf, tuan-tuan. Yang pelihara itu tidak khilaf. Yang tu ulama semua sepakat kata pelihara anjing tak ada sebab munasabah, yang tu memang hilang pahala. Sabit dengan hadis, yang tu tak ada khilaf. Cuma khilafnya haram ke makruh, itu khilaf. Adakah maksud qirat tu maksud
makruh atau haram, yang tu khilaf. Tapi hilang pahala sebesar bukit Uhud, yang tu tak ada khilaf. Sebab tu memang hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, hadis Muslim dan sebagainya. Baik, saudara saya, bukan saya rapat lah, agak jauh, istilah sekarang kita panggil extended family lah kan, keluarga agak jauh lah, bau-bau bacang. Dia perempuan, dia pelihara anjing. Sepanjang pengetahuan kami, tuan-tuan, tak tahulah, wallahu alam, kita tak tahu, tapi sepanjang pengetahuan kami tak nampak sebarang keperluan untuk dia pelihara anjing tu. Tak nampak sebarang keperluan. Nak cerita dekat tuan-tuan, dia tu tak ada orang berani pergi dekat rumah dia. Tambah pula masyarakat kita orang Melayu tak. Cuba tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan ada saudara, ada satu makcik yang mana duk pelihara anjing dalam rumah dia, tuan-tuan nak pergi? Nak pergi? Okeylah, kita pergilah kan, pergi melawat kan. Dia orang tua dah, tak apalah. Soal dia pelihara anjing tu soal dia lah. Kita dah nasihat dah. Dia tak mau dengar, nak buat macam mana? Baca hadis lah, baca fatwa ulama, dia tak mau dengar, sudah kan. Tambah pula kena orang kampung lagu tu, baca hadis dia kata bukan kerti apa. Kalau jenis orang mengaji ni baca hadis, dia datang juga berasa tu. Kalau jenis orang kampung yang tak peduli semayang, bang, azan semua dia tak peduli. Orang lagu tu kita cerita hadis Nabi, dia tak berasa apa pun. Kita pun pergilah ziarah dia kan, atas satu sikap, atas satu alasan kita nak ambil berat tentang orang macam ni kan. Kalau kita tak nasihat dekat dia, siapa nak nasihat dia? Kalau kita tak peduli dia, siapa nak peduli dia? Semua orang pakai lari habis kan. Orang Melayu pula kalau dengan anjing lagi ya. Orang Melayu dia, kalau tak ada hadis Nabi tu pun dia rasa teruk juga, dia tak mau dengan anjing ni. Baik, pergilah tuan-tuan sekalian. Pergi tuan-tuan. Tuan-tuan ada selera tak kalau dia bawa air teh kat tuan-tuan? Ni air teh kan. Dia bagi seorang satu, dapat air. Lepas tu dia bawa biskut tawar, biskut gula, bagi seorang atas piring. Yang anjing tu duduk main ikut kaki dia. Nak tanya tuan-tuan ada selera tak nak makan? Saya tuan-tuan, perut saya penuh dengan tiba-tiba. Perut saya penuh dengan tiba-tiba. Orang lain tak payah cerita daripada awal ke tak masuk dekat luar tu. Tak masuk dekat luar tu. Tak mau masuk. Dah tahu ada anjing. Kawan tu memang betul sama macam malaikat. Mereka tak mau masuk. Tu sama macam malaikat. Tak mau masuk. Hanya berapa kerat yang nak pergi masuk. Itu pun sekali dua kita cuba, lepas tu dengan kita buat duduk geli geleman, nak duduk air, nak pegang duduk air, duduk main air, duduk main air. Lagi duduk berasa anjing jilat tu lah, duduk berasa anjing jilat ni, macam-macam. Orang yang pelihara anjing ada sebab, itu tak ada masalah. Itu hadis cerita clear, tak ada masalah. Orang buta dia ada guide dog kan, dia buta, dia tak nama, dia berpandu pada anjing, fadal, itu tak ada masalah. Yang kita cerita ni, yang Nabi kata hilang satu kira atau dua kira ni, yang ni yang Imam Ibn Taymiyah kata orang macam ni antara termasuk di kalangan wali syaitan. Kita tuan-tuan sekalian, sebab tu kita kena mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu sikap Nabi macam mana, apa yang Nabi ajar dekat kita, apa yang malaikat bagi tahu dekat Nabi. Maka kita ambil sikap berdasarkan kepada apa yang kita mengaji. Itu yang kata kelebihan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Kita kadang-kadang bab zikir kita banyak, tak tinggal zikir ni. Tak tinggal zikir. Lepas subuh zikir sampai naik matahari kan, sampai habis subuh. Subuh habis 7-5 minit baru kita bangun daripada sejadah. Time subuh habis dekat 7.30 baru kita bangun daripada sejadah. Tapi bila time kuliah, muka kita tak ada. Tak pernah ada. Jadi bila orang cerita lagu ni dia mula nganga. Pasal apa? Dia tak pernah mau mengaji. Yang dia titik beratkan ialah zikir. Tapi bagaimana nak memahami zikir, bagaimana nak memahami ajaran agama, dia tak pernah nak ambil berat. Maka Imam Ibn Taymiyah dalam ringkasan dia tentang ciri-ciri wali syaitan ni, dia kata antaranya orang yang macam tu.
Satu lagi dia kata orang yang sentiasa badan dia ni duduk dalam keadaan kotor. Tuan-tuan pernah tengok saudara tuan-tuan yang perempuan yang pakai cat kuku? Ni semua orang kampung. Paya Keladi tak ada kot. Tak tahu lah. Wallahualam, saya tak tahu lah kan. Tapi kampung saya tuan-tuan, kampung juga, kampung saya tu ada saya tengok gini hak pakai tu. Macam orang kaya tu pakai tu. Agak-agak tuan-tuan lah. Agak-agak. Bila dia nak ambil ismayang, dia nak mandi wajib, dia buka. Agak-agak lah. Kita hukum orang pada zahir, betul tak? Kita hukum orang pada zahir. Tuan-tuan tahu saudara tuan-tuan semayang ke tak? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Mesti kita tahu. Kita tahu macam mana bila dia mai rumah kita, bila masuk waktu semayang, dia kalau nak semayang, dia orang semayang lah. Tetapi kalau ada saudara kita mai rumah kita time mana pun, tak pernah kita tengok dia semayang, tak pernah semayang orang lagu tu. Saya ada, bukan kata tak ada saudara. Ni pun extended family lah, family hak jauh. Datang ke rumah di Penang, masa duduk dekat desa Murni dulu. Rumah saya desa Murni, tuan-tuan tahu lah, rumah tu kecil lah. Kalau baring tuan-tuan, kepala ni kena kat dinding belah sini, kaki kena dinding kat belah sana. Nak abang kata kecilnya rumah masa tu, mula-mula kahwin, masa belum ada anak lagi. Datanglah saudara ni dari jauh ni datang, nak tidur. Kita pun siap lah apa semua ni. Ada satu benda saya terlupa tuan-tuan. Nak bagi tahu kiblat kat mana, terlupa tu lah. Lepas tu dia balik. Saya pun tak teringat langsung lah, tak teringat. Tiba-tiba saya teringat, tak cerita kat dia kiblat ni kat mana. Tak tahu lah kok dia bawa masa tu iPhone ke apa. Masa tu iPhone tak ada lagi cerita, dia tak ada lagi. Kok jenis kompas tak ada. Zaman tu tak ada lagi. Zaman tu telefon hak besar tu hak boleh kata anjing. Saya tanya isteri saya. Dia tanya tak kiblat, dia kata tak. Barulah isteri saya bagi tahu bahawa dia memang tak semayang. Dia kata setakat yang dia kenal kawan ni memang tak semayang. Daripada dulu memang tak semayang. Tuan-tuan, orang macam ni ciri wali syaitan. Kita tak kata dia wali syaitan, tapi ciri tu ada dekat dia. Jenis hak tak mandi wajib macam tadi. Kalau dekat kuku tu, kalau kita tengok logik dia tak pernah buka. Kita kalau ada cat sikit pun kalut dah, tuan-tuan, payah kalau kita ni. Ini masalah. Orang yang bergelumang dalam keadaan berjunub sentiasa. Maka Imam Ibn Taymiyah kata ini antara contoh orang yang mana dia ni disebut sebagai wali syaitan. Apa lagi yang disebut? Antara dia kata ialah orang yang beribadah di tanah perkuburan. Tanah perkuburan bukan tempat ibadat. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita sentiasa bagi tahu dalam masyarakat, nak buat ibadat tempat dia bukan di tanah perkuburan. Nak buat ibadat tempat dia bukan di tanah perkuburan. Kalau ikut hadis Nabi kata jangan buat rumah kamu macam tanah kubur kan. Maksudnya apa? Maksud tanah kubur bukan tempat buat ibadat. Nak baca Quran, baca dalam rumah. Nak semayang dalam rumah. Qiyamul Lail dalam rumah. Orang kita dulu-dulu dia adalah betapa apa, dia macam cerita Piramli. Dia pergi cari tanah kubur siapa-siapa, dia pergi duduk kat situ. Dia sebab nak tuntut ilmu. Dia adalah wirid dia apa semua. Yang ni kalau buat kerja lagu tu ni, dia termasuk dalam ciri-ciri wali syaitan. Sebab Nabi dengan para sahabat dia tak buat kerja-kerja lagu tu. Jadi kita tuan-tuan sekalian, kita kena ingat. Dan Imam Ibn Taymiyah kata tak kira kubur siapa pun. Kubur orang Islam ke, ada kata, ataupun dia kata minal Yahud ataupun wan Nasara, dia kata tak kira makabir siapa, tak kira makabir siapa. Maka perkuburan orang Islam ke, perkuburan Kristian ke, perkuburan Yahudi ke, tak kira, Hindu ke Buddha, tak kira. Semua itu bukan tempat ibadat bagi orang-orang Islam. Begitu juga yang kita cerita tadi, orang yang antara Quran dengan nyanyian, dia mendahulukan Quran, dia mendahulukan nyanyian. Kita masuk dalam kereta dia tu ada apa?
Senang je. Kita tak payah pergi jauh. Kita tengok dalam kereta je. Dalam kereta dia ada apa? Kalau dalam kereta dia ada left-handed, zaman dulu lah, zaman saya dulu kan, ada left-handed, ada wings, ada Amy Search, ada CD-CD lagu tu. Zaman sekarang siapa dia tahu? Siti Nurhaliza ada lagi. Ada benda-benda hak macam tu. Hak Quran tak ada. Hak adanya yang tu jaga. Maknanya ciri syaitan, ciri wali syaitan ada pada diri dia. Tapi kalau kita masuk dalam kereta orang tu, dalam rumah dia, kita boleh tengok tafsir Quran, kita boleh tengok apa ni, kitab-kitab yang duduk mengaji dalam kereta dia, kita tengok CD-CD dia duduk mengaji, CD Quran, Sudais, Syurim dan sebagainya. Itu maknanya dia terhindar daripada ciri-ciri syaitan. Muslimin muslimat sekalian, kita ambil sikit lagi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata apa? Dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata seseorang itu tidak akan ditanya mengenai dirinya, melainkan tentang hubungan dia dengan Quran. Maknanya hari akhirat nanti, apa benda antara benda utama yang kita akan ditanya? Hubungan kita dengan Quran. Hubungan kita dengan Quran. Kalau kita ni tuan-tuan mengigau baca Quran, tu okey. Yang tak maunya mengigau dia duduk keluar benda lain. Tu yang tak mau. Orang jegah kita, orang usik ganggu kita, kita terkejut, keluar subhanallah, keluar masya-Allah, keluar Allahu Rabbi. Itu bagus. Tapi keluar dia keluar kemaluan orang tu, kemaluan orang ni, yang itu masalah. Baik, maka orang itu akan ditanya tentang hubungan dia dengan Quran. Jikalau dia menyintai Quran, sesungguhnya dia menyintai Allah Ta'ala. Kalau dia benci Quran, maka dia benci Allah Ta'ala. Maka Imam Ibn Taymiyah dibawa satu riwayat daripada Uthman bin Affan. Dia kata hati yang bersih ialah apabila dia terisi dengan kalamullah. Hati yang bersih ni, kalau hati kita tuan-tuan terisi dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Telah berkata Ibn Mas'ud, zikir adalah menumbuhkan iman sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman, dan nyanyian menumbuhkan nifaq dalam hati sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman. Dia mudah je nak faham tuan-tuan sekalian. Dia nak bagi tahu benda hak duduk dalam hati kita itulah yang akan bagi kesan kepada diri kita. Kita tak payah pergi jauh. Hari tu saya pernah cerita, saya tak ingat di sini ataupun di tempat lain, satu lagu, nama dia lagu Bad Romance, Lady Gaga. Nak tanya tuan-tuan, siapa yang hafal lagu ni? Tuan-tuan, agak-agak ada ustaz yang mengajar kat depan lagu Lady Gaga. Dia masuk, dia kata dia menyanyi Bad Romance. Ada agak-agak lah. Kukuk ustaz kita kan, dia bawa kereta tu, dia menyanyi lagu Lady Gaga. Agak-agak lah kan? Tak logik lah. Mungkin jadi, mungkin, tapi dari segi logik dia rasanya kan? Ataupun mak kita dengan sibuk buat kuliah, apa panggil ustaz, apa semua orang ada ke orang tak ada ke, dia tak kira, dia buat juga kuliah kan. Masuk-masuk dia kata Lady Gaga. Agak-agak logik tak? Tak logik. Sebab apa? Sebab hati itu, kemudian perilaku kita, dia berasaskan kepada benda yang ada dalam hati. Kalau hati kita terpenuh dengan Quran, penuh dengan hadis-hadis Nabi, duk belajar macam mana Nabi hidup, Nabi beribadat, doa Nabi macam mana, dia takkan jadi perilaku yang bertentangan dengan benda-benda tu. Dia takkan jadi. Kita tengok orang yang duk hafal lagu-lagu hot pelik-pelik ni. Saya suka sebut lagu Bad Romance sebab saya memang study lagu tu. Masa dia mula-mula keluar tu, saya buat kajian sedikit. Memang kalau tuan-tuan tengok kaitan dia dengan syaitan, penyembahan syaitan tu cukup banyak. Tuan-tuan tengok siapa yang duk menyanyi lagu tu, cuba tuan-tuan tengok fi'il dia, perilaku dia macam mana. Sama juga orang yang duk menyanyi lagu apa, hak kuda apa tu, yang Korea tu, Gangnam Style. Dia hafal pun lagu Gangnam Style. Gangnam Style. Cuba tuan-tuan tengok siapa yang duduk menyanyi lagu Gangnam Style. Adakah orang yang duduk hafal Quran menyanyi? Adakah orang yang mengaji sunnah Nabi menyanyi benda-benda macam tu? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak sesuai.
Tuan-tuan tengok YouTube Gangnam Style pun tuan-tuan dah tahu cara dia buat tu, dengan dia buat dekat perempuan tu macam mana. Kita tengok pun kita tak sanggup nak tengok, betul tak? Tak sanggup nak tengok. Maka dia bertentangan. Bila dia bertentangan, dia tak boleh duduk sekali. Maka sebab itu Imam Ibn Taymiyah dia bawa riwayat ni nak bagi tahu bahawa ciri wali syaitan tu, dia takkan duduk dalam wali Allah. Dia takkan duduk. Jadi kalau orang cerita dekat kita ada satu wali Allah, tapi tiba-tiba dia tak semayang berjemaah, wali Allah apa benda? Itu yang saya ulas tentang ada satu arwah tu kan. Tak biasa cerita dekat ni je. Dah arwah tu. Orang datang daripada Kuala Lumpur nak mengaji dengan dia. Yang kawan ni bila orang komat, dia pergi turun bawah rumah, dia pergi sapu sampah. Patut dia lah jadi imam. Paling-paling kurang dia jadi makmum. Semayang berjemaah sekali. Wali Allah apa benda tuan-tuan? Ni dia nak bagi tahu. Jadi asas dia mudah. Asas dia ialah Imam Ibn Taymiyah dalam permulaan dia cerita tentang wali Allah, wali syaitan ni, dia cerita dulu ciri-ciri tu macam mana, supaya kita tak keliru. Kerana setiap mereka ni ada keramat masing-masing. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku Wali Allah, Wali Syaitan ni, Imam Ibn Taymiyah dia senaraikan keramat-keramat yang ada. Keramat yang ada kepada Nabi tu kita panggil mukjizat apa semua kan. Keramat yang ada kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar Khattab. Tuan ingat kisah Umar Khattab jumit dalam perang, masa perang tu kan. Keramat yang ada kepada Ali bin Abi Talib, kepada Uthman bin Affan dan sebagainya, kepada Khalid Al-Walid dan sebagainya. Itu semua cerita-cerita ajaib, benda-benda luar biasa. Tapi Ibn Taymiyah pun cerita kat kita, dia kata wali syaitan ni pun ada keramat. Bukan kata tak ada keramat. Berjalan natah air kan, api tak boleh makan dia, tak boleh bakar dia dan sebagainya. Tetapi dia kata benda-benda macam ni dia ada furqan. Dia ada furqan, dia ada pembeza di antara hak jahat tadi dengan hak baik. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.